Jadi nak jadi al-muslih payah. Orang benci jadi orang soleh senang, dan orang suka. Nampak tuan-tuan? Jadi marilah sama-sama kita menjadi al-muslih, yakni orang yang memperbetulkan keadaan. Walaupun orang tak suka kat kita, tetapi ketahuilah bahawasanya biarlah benda yang kita buat itu kita nak pandangan Allah, bukan nak pandangan manusia. Walaupun kita hilang jawatan, hilang apa-apalah, hilang disebabkan kita nak menegakkan kebenaran, insya-Allah yang bagi jawatan pun Allah, yang tarik jawatan pun Allah. Yang bagi makan pun Allah, yang bagi lapak pun Allah. Maka yang penting pada luruskan niat kita, pastikan yang kita buat itu adalah menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadrat Allah pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian kita yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya nak ajak muslimin dan muslimat sekalian, kita memberi perhatian kepada sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memeliharamu dan umat kamu dari kejahatan, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 137. Di sebalik ayat ini para ulama mengatakan iaitu turun ataupun membicarakan kisah perlantikan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah ataupun menjadi pemimpin Perdana Menteri Madinah Al-Munawwarah selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Maka setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran kesemuanya ada hubung kait dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ayat itu berkait secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kerana Al-Quranul Karim itu adalah akhlak ataupun menceritakan susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah radhiyallahu anha, kami nak tanya,
bagaimanakah akhlak ataupun bagaimanakah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa bar, jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah, kehidupan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah, semuanya adalah seperti Al-Quranul Karim. Hak ni dia tak kacau tak apa. Mungkin ekor lebih dia bunyi. Baik. Maka ayat tadi 137 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara kamu dan umat kamu daripada segala kejahatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ni tuan-tuan, cerita sebalik dia adalah kisah Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang mana Sayyidina Uthman ini adalah 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawin dengan anak Rasulullah namanya Sayyidatuna Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Maka bila mana berkahwin dengan Sayyidatuna Ruqayyah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana berlakunya peperangan Badar tahun kedua Hijrah, ketika itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak dapat hadir, tak boleh sertai perang Badar, disebabkan dia menjaga isterinya Ruqayyah radhiyallahu anha yang sedang tenat, yang sakit pada ketika itu. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia dapat tak pahala jihad dalam perang Badar? Tetap dapat juga. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi berjalan dalam perjalanan dengan para sahabat. Nak pi mana? Nak pi ke medan Tabuk, perang Tabuk. Maka perang Tabuk kata ulama adalah peperangan yang terakhir disertai oleh Rasulullah, yang mana peperangan Tabuk ini adalah peperangan yang paling jauh dilalui oleh para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarak daripada Madinah nak pergi ke Tabuk 650 km perjalanan ikut perkiraan moden, 650 km. Maka para sahabat yang ada dalam rombongan tersebut seramai 30,000 orang para sahabat menentang tentera Rom pada ketika itu dalam perang Tabuk, yang mana bilangan mereka adalah 40,000 orang para sahabat Nabi, 40,000 orang bala tentera daripada tentera Rom. Dalam perjalanan itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat bahawasanya ada di antara lelaki, yakni ada di antara sahabat yang tidak dapat bersama dengan kita pada ketika ini, yakni tak boleh ikut serta dalam peperangan Tabuk, tak boleh berjalan bersama dengan kita pada ketika ini disebabkan keuzuran, yakni disebabkan masalah-masalah yang mereka tidak dapat elakkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mendapat apa yang kita perolehi pada ketika ini, yakni iaitulah mereka tetap mendapat pahala berjihad fi
fi sabilillah. Kerana apa? Kerana niat asal mereka memang nak masuk medan perang. Tetapi disebabkan ada perkara-perkara yang menghalang, sakit dan sebagainya, maka mereka terpaksa tangguh dahulu untuk masuk dalam peperangan. Begitulah juga yang berlaku kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dalam peperangan Badar. Dia tak boleh masuk disebabkan anak isteri dia, anak dia yakni siapa? Iaitulah Ruqayyah radhiyallahu anha sakit tenang. Akhirnya lepas daripada perang Badar, Ruqayyah radhiyallahu anha kembali ke rahmatullah, meninggal dunia. Jadi bila meninggal tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi SAW pergi jumpa Sayyidina Uthman. Wahai Sayyidina Uthman, ni aku nak offer seorang lagi, boleh tak anak aku? Aku nak offer seorang lagi, boleh ke tak boleh? Anak aku namanya Ummu Kulthum binti Muhammad SAW. Mau kata mau? Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bila dengar Nabi nak offer seorang lagi, tunggu lagi tuan-tuan, sambat terus sambat terus. Maka sebab itulah Sayyidina Uthman digelar sebagai Dzun Nurain, yakni dia mempunyai dua cahaya. Apa maksud cahaya di sini? Cahaya adalah dua orang anak perempuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang lemah lembut. Sahabat yang cukup lembut, bukan lembut pondano. Yang lemah lembut, ketik lendik. Orang panggil ni, orang Mat Saleh panggil apa? Very polite person. Dia orang itu lah. Betul ya pronunciation dia. Secara sebutan polite dia orang lah. Kalau orang kita very polite. Dia orang itu lah. Nah, polite ni mana pak? Sopan santun. Boleh lah tuan-tuan ni semenjak ada kawan dengan Donald Trump ni. Sopan santun Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan seorang pemalu. Sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman ni malaikat pun malu ke dia. Malaikat pun malu kat dia. Pasal apa? Dia terlalu malu, lebih malu daripada anak dara orang perempuan. Dia lagi malu lagi Sayyidina Uthman. Malu tak malu dia tuan-tuan bila dia masuk tandas. Masuk tandas, keluar tandas istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pasal apa? Dia malu duduk dalam tandas tadi, barangkali dia buka baju nampak aurat, malaikat tengok Allah Ta'ala nampak tu. Dia malu sampai tak tu. Sayyidina Uthman bila akal. Tapi umat Nabi Muhammad masuk dalam tandas, taik turun ke bawah, rokok palam ke atas. La hawla wala quwwata illa. Bukan tang ni lah. Cerita tang lain no. Belah Afrika Selatan Zimbabwe tu no. Hak bawah tu. Tuan-tuan duduk gelak macam biasa ya. Bukan tang ni. Contoh. Dah lah hang buat benda tak sedar dah. Keluar kok nak baca doa alhamdulillahillazi adhaba 'anil adha wa 'afani, paling kurang ni keluar doa apa pun tak baca, teruk sungguh. Teruk sungguh. Jadi Sayyidina Uthman dia keluar tuan-tuan istighfar pasal malu. Kok dia duduk dalam tandas tadi ni tuan-tuan, dia buat benda hak tak sepatutnya. Sedangkan malaikat nampak ketika itu. Allah Ta'ala pun nampak waktu tu. Ni dua. Yang ketiga, Sayyidina Uthman ni malu tak malunya tuan-tuan. Nabi pun malu ke dia. Apabila Sayyidina Uthman main, Nabi kalau selalu Nabi duduk, Nabi akan apa? Akan angkat kaki kanan ni. Seolah-olah Nabi akan tak tangan atas kepala lutut ni, kepala lutut kata tak? Macam orang Arab duk minum teh. Sampai nampak betih Rasulullah. Tapi bila mana Sayyidina Uthman main, Nabi tutup, Nabi duduk dalam keadaan biasa. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, pasal apa yang kamu ubah kedudukan posisi duduk kamu? Maka kata Rasul, aku malu pada Sayyidina Uthman, sedangkan malaikat pun malu kat dia. Takkan aku tak malu ke dia? Ini Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang keempat, Sayyidina Uthman ni rambut dia lebat. Rambut dia lebat dan kulitnya sawo matang. Cerah-cerah, putih-putih. Ini Sayyidina Uthman. Badannya berbidang.
yakni dia punya rangka dia murabba'. Apa dia ni? Berbidang. Rangka dia besar, berdahi lebar dan tapak kaki lebar. Yakni dai luah. Orang Penang panggil dai dongga. Orang Penang panggil dai dia luah, dai dia luah, dai dia dongga. Tanda dai dongga ni orang kata wallahu a'lam, katanya cerdik. Katanya cerdik. Wallahu a'lam. Dia cerdik ni pun banyak ke, cerdik hak kok baik pun dia panggil cerdik ke, cerdik kok jahat pun cerdik juga. Cerdik hak mana ni Sayyidina Uthman? Cerdik hak baik tu. Baik. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda adalah sahabat yang menunaikan haji antara sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada', hajjatul wada', yakni pada haji perpisahan. Tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah, tak lama lepas tu beberapa bulan Zulhijjah. Lepas Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tengok? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Okey, betul. Lepas 3 bulan peristiwa Hajjatul Wada', maka wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, iaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, walaupun di sana ada ulama kata bukan 12 Rabiul Awal tarikh yang lain, tetapi jumhur kebanyakan ulama kata 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan, 12 Rabiul Awal juga Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Hajjatul Wada' ataupun haji perpisahan, bilangan para sahabat yang hadir dalam haji itu seramai 40,000 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya baca secara ringkas tuan-tuan kisah ni. Di sebalik ayat ini, golongan pemberontak amat membenci Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Mereka juga telah mencipta berbagai tuduhan fitnah ke atasnya. Kononnya pemerintahan Sayyidina Uthman penuh dengan kezaliman dan kemungkaran. Beliau juga dikatakan hanya mementingkan kaum kerabatnya. Semua tuduhan itu dijawab oleh Sayyidina Uthman dengan jawapan yang amat memuaskan, disokong bukti dan hujjah yang kuat, jawapannya kemas dan mantap. Jadi di sini antara ujian yang berlaku yang Allah Ta'ala beri pada Sayyidina Uthman, orang tak puas hati dengan pemerintahan dia. Orang tak puas hati Sayyidina Uthman dilantik menjadi pemerintah. Maka tuan-tuan, Sayyidina Uthman dilantik ni atas dasar syura para sahabat. Atas dasar syura, bukan atas dasar lompat parti. Faham ke mulai? Malaysia kena buat undang-undang, siapa lompat parti kena bayar 100 juta ke, baru dia tak lompat. Tak kira lah hang parti apa pun. Lompat saja 100 juta. Kecut perut ke bantu tuan-tuan. Pakai tak lompat dah, jadi ketak puru duk tentu lah. Sebab itu pesan guru saya pada pendakwah adalah seorang pendidik, bukan seorang pemain politik. Pendakwah dia seorang pendidik, dia mendidik masyarakat halal haram, baik tak baik, dosa pahala, syurga neraka. Tapi bila mai musim pilihan raya, dia hanya habang yang mana boleh, yang mana tak boleh. Yang nak pilih siapa? Rakyat pilih. Hak mana mereka mengaji betul dengan hak mereka mengaji, pilihlah hak tu. Jadi ini pesanan guru saya Fadilatul Dr. Amr Sayyid Imam Salam hafizahullahu taala. Dia kata, aku tahu hang kuat sekian-sekian. Dia kata, aku tahu hang kuat sekian-sekian, tapi aku nak habakkan hang, kalau hang nak jadi pendakwah yang berjaya, maka janganlah kamu sekali-kali terlibat secara langsung dengan dunia politik. Tak kira ada politik apa pun, politik kepartian dan cerita ni. Sebab apa? Bila mana terlibat dengan politik kepartian, orang yang duk mengaji dengan kita pun akhirnya membenci dengan kita. Pasal apa? Bukan dia benci hak kita haba'ah, dia benci kalau tak sama dengan dia.
Tuan-tuan faham tak? Maksud dia kan? Faham kan ni? Jadi pada tuan-tuan, saya hak mana baik saya ikut. Bukan sabit duit. Nah, bukan sabit duit. Ada orang minta ustaz main kerja dengan kami bagi 3,000 sebulan. Tak apa, terima kasih. Saya syok dia beli pondok lagi, boleh baca kitab kat budak, boleh dhabit kitab kat budak. Masuk pejabat saya tak dan nak baca kitab, tak dan nak ngajak budak, anak sekolah saya depa nak ngapal Quran, siapa nak tengok depa ngulang Quran, tak ada siapa. Hak tu mau kerja saya. Hampa bagi Quran lain. Nampak tuan-tuan? Jadi kerja kita ni apa dia? Al-muslih, memperbaiki. Walaupun kita tak betul pun, ada benda hak kita tak betul, tapi paling kurang dengan apa hak kita ada, kita perbetulkan apa yang tak betul, dan apa hak kita tak betul, orang tolong perbetul kita. Alhamdulillah. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Jadi orang soleh senang, nak jadi muslih payah. Nak jadi orang soleh ni senang, main duduk masjid mengaji baca Quran apa semua, soleh alhamdulillah. Tapi nak jadi al-muslih, yakni apa? Memperbetulkan keadaan masyarakat yang celaru, yang duduk dalam maksiat kemungkaran, ini satu benda yang cukup payah. Satu. Yang kedua, jadi orang soleh ramai orang suka, tapi jadi orang muslih ramai orang tak suka. Contoh, jadi orang soleh orang suka tak? Suka. Bagusnya dia rajin main semayang, rajin baca Quran, rajin. Orang suka. Tapi kalau kita duk perbetul, duk tegur orang hak tak betul, dia suka kat kita? Dia tak suka kat kita. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal kehidupan Rasulullah, Abu Lahab sayang tak kat Nabi? Abu Lahab sayang kat Nabi. Bahkan dia antara orang yang terawal seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerdekakan hambanya Thuwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Dia bawa Nabi Muhammad, dia seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia kata, hadza ibni, ni anak aku. Padahal bukan anak dia pun, tapi dia nisbahkan Nabi Muhammad itu seperti anak dia. Nak gambarkan dia sayang, kasih, cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dulu ni lawan tak Rasulullah? Tak lawan Rasulullah. Orang Quraisy terutamanya penduduk Makkah, depa lawan tak Nabi Muhammad? Depa usir ke tak usir Nabi Muhammad? Tak. Depa boikot tak Nabi Muhammad selama beberapa tahun? Tak. Bila benda-benda ni jadi? Bila mana turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, sampaikan, beri peringatan kepada ashiratakal aqrabin, ahli keluarga kamu yang dekat-dekat. Maka Nabi Muhammad panggil adik-beradik dia. Daripada Bani Hashim, Abu Jahal, Abu Lahab, semua abu-abu duk dah. Berimpun. Nabi berdiri di atas Jabal Qubais. Maka Nabi seru mereka, ayyuhan nas, wahai kaum kerabatku, sesungguhnya aku ini Rasul akhir zaman. Aku diutuskan oleh Allah mentauhidkan Allah. Jadi marilah sama-sama kita mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, tidak menyembah berhala Allah wal Uzza, kerana keduanya tidak memberikan manfaat dan juga mudarat. Ketika itu bangun Datuk Seri Abu Lahab la'natullah. Tabballaka ya Muhammad. Hei Muhammad, celaka sungguh kamu wahai Muhammad. Hei Muhammad, sial sungguh kamu wahai Muhammad. Hei Muhammad, tak guna sungguh hang Muhammad. Hang panggil kami nak abang dah ni ya. Bila ni tuan-tuan? Bila mana Rasulullah menjadi al-muslih, orang yang memperbetulkan keadaan yang tidak betul. Waktu tu baru lawan. Sedangkan sebelum tu depa yang bagi gelaran kat Nabi Al-Amin, yang jujur, yang benar. Nah, tapi bila mana Nabi seru kepada kebaikan, Nabi cegah kemungkaran, depa kata Nabi Muhammad as-sahir, orang yang sihir. Asy-syair, orang yang baca syair. Allah Ta'ala jawab, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah.
in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kami bukan ajak Muhammad syair pun, tetapi yang Muhammad sampaikan kepada kamu adalah peringatan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak jadi al-muslih payah, orang benci jadi orang soleh senang, dan orang suka. Nampak tuan-tuan? Jadi marilah sama-sama kita menjadi al-muslih, yakni orang yang memperbetulkan keadaan. Walaupun orang tak suka kat kita, tetapi ketahuilah bahawasanya biarlah benda yang kita buat itu kita nak pandangan Allah, bukan nak pandangan manusia. Walaupun kita hilang jawatan, hilang apa-apalah, hilang disebabkan kita nak menegakkan kebenaran, insya-Allah yang bagi jawatan pun Allah, yang tarik jawatan pun Allah, yang bagi makan pun Allah, yang bagi lapak pun Allah. Maka yang penting pada luruskan niat kita, pastikan yang kita buat itu adalah menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Tak apa nak derah pun tuan ni. Insya-Allah. Sekali tengok masuk tandas, tengok kawan duk balut sebatang, tembak tu. Ni apa duk isyak nak rokok. Muslih lah tu. Tapi kalau masuk main nak asar sikit, keren tu. Baik. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dilantik atas dasar syura. Kerana zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, Sayyidina Umar dilantik beberapa sahabat untuk menjadi kabinet syura, ahli syura. Apa-apa keputusan kena bincang. Maka di sini tuan-tuan nak menggambarkan bahawasanya satu-satu pemerintahan dalam sesebuah negara, terutamanya negara yang berpaksikan kepada agama Islam, negara yang berpaksikan bahawasanya Islam ni agama dalam lembaga persekutuan agama Islam, agama rasmi, maka tidak di belakang pemimpin-pemimpin negara kita, belakang agung, belakang perdana menteri, belakang mana-mana menteri sekalipun, mestilah ada seorang penasihat daripada kalangan alim ulama. Kena ada alim ulama di belakang. Ulama ni pula bukan ulama hak kipah dah. Hak kipah pada ulama mana? Ulama yang betul. Qulil haq walau kana murran. Datuk ni tak boleh buat. Datuk ni boleh buat. Datuk tak boleh. Datuk boleh. Tuan boleh. Tuan tak boleh. Dia mau hak lagu tu. Ni macam mana ni Tok Syekh? Macam mana kita nak buat ni? Saya rasa kalau kita tak buat ni kan, kita punya elon kena potong. Tak apa Datuk, jalan saja. Hak penting elon tak kena potong. Hak ni melingkup masuk neraka dulu. Baik malu? Maka kena ada apa? Asyura, ulama duduk di belah, ulama duduk di belakang. Walaupun Sayyidina Umar dia sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW kahwin dengan anak dia, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ammar yang hebat macam tu pun ada ahli syura di belakang dia. Siapa dia? Para sahabat Nabi SAW. Bila mana Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu naik jadi pemimpin, dia pesan kat rakyat dia. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, sekiranya aku buat benda yang benar, maka sokonglah aku, yakni tolong aku. Tapi kalau aku buat benda yang tak betul, lawanlah aku, cegahlah aku, beri amaran kepada aku. Ini beza dengan law ni. Bagi amaran ISA. Bagi amaran tarik tauliah. Bagi amaran ustaz kena gam. Bagi amaran ustaz ni tak boleh ceramah. Pasal apa? Kerana takut dengan kata-kata yang benar akan menggugat mereka punya jawatan, kedudukan, pengaruh, undi dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Umar Al-Khattab, di belakang dia ada ahli syura. Di antaranya disebutkan di sini siapa dia yang sempat saya catat daripada kitab. Yang pertama yang menjadi rujukan ahli syura dalam pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, iaitulah yang pertama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yang kedua Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
Yang ketiga Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang keempat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang keenam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nah, maka ini tuan-tuan sabda ni, mereka ini adalah ahli syura yang dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Satu. Yang kedua, keenam orang sahabat ini adalah calon Perdana Menteri yang akan diangkat oleh rakyat selepas daripada wafatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia tuan-tuan. Sebab apa bila mana kita lantik menteri agama, kita melihat agama dia. Ini supaya kita fikirlah ni tuan-tuan ni. Nah, kita lantik menteri agama. Nama apa menteri agama? Mestilah kena latar background pengajian agama. Tu ya. Background agama mengaji apa agama lah cerita dia. Sebab apa tang menteri agama kita meletakkan takwa, letakkan iman, letakkan warak, letak hak agama semua ke menteri agama. Tapi sebab apa menteri-menteri yang lain tidak diambil kriteria seperti mana menteri agama juga. Faham tak ni? Menteri Kerja Raya, kalau Islam lah. Tak Islam dan tak biar. Menteri Kerja Raya, Menteri Komunikasi dan Kebudayaan kau menatang pak. Kalaulah ada takwa ni tuan-tuan, ABPPP menatang pak hak baru ni anugerah bintang popular tu, dia takkan jadi tuan-tuan ni. Kalau apa? Kalau betul hak ada iman punya hak tu jaga kepala aku atas ni. Tapi apa? Disebabkan faktor-faktor wallahu a'lam sebab apa tuan-tuan, maka berjalan begitu sahaja. Kalau orang hak duk di atas ni yang beriman, bertakwa, ada kriteria macam mana hak kita duk tengok pada menteri agama punya kriteria yang boleh baca khutbah paling kurang, yang boleh jadi imam sembahyang paling kurang, yang tahu halal haram, yang tak salam orang kok suka. Patutnya ciri-ciri ni kena ada kepada semua menteri Islam yang duduk mentadbir negara. Tidak maklum? Maklum macam tak percaya ni marah pasal apa ni? Ha, betul tak? Patut kena ada lagu tu lah. Ni menteri ni pergi salam orang. Menteri ni tak salam orang. Menteri ni lagu ni. Menteri ni lagu ni. Sepatutnya semua menteri kena ada ciri-ciri seperti mana menteri agama. Walaupun hang tak mengaji PhD sekalipun, paling kurang halal haram hang jaga dalam muamalah seharian. Kalau ada macam tu tuan-tuan, apa yang akan berlaku dalam sesebuah negara Islam ketika itu? Maka Allah Ta'ala, inna fatahna, kami akan apa? Kami akan bukakan pintu rahmat, pintu kebajikan daripada langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang aman makmur, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan, saya habaq supaya kita faham. Nah, politik juga, tetapi yang agama diletakkan di depan terlebih dahulu. Nah, saya bercakap berkata kapasiti politik dan sebagainya, tak ada apa-apa keuntungan, tak ada siapa main duk bayar royalty tiap-tiap bulan 25%, tak ada siapa pun. Maka apa? Saya habaq ni atas dasar amanah sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim, supaya kita yang ada pada hari ini tuan-tuan sama-sama berfikir, sama-sama berganding bahu untuk menjadikan masyarakat kita faham pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila mana Sayyidina Utsman dilantik menjadi khalifatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, maka pada ketika itulah tuan-tuan, golongan-golongan munafik dan juga orang-orang kafir di Madinah Al-Munawwarah, mereka mengambil peluang dan membuat perancangan untuk membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda. Syaitan menghasut golongan pemberontak ini, yakni siapa? Mereka yang tak mau kepada sistem pemerintahan Islam, mereka yang tak mau kepada pemerintah yang ikut sunnah Nabi, ikut Al-Quran dan sebagainya ni, hingga ke tahap mereka merancang untuk membunuhnya, yakni membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda.
Mereka mengambil peluang musim haji. Musim haji orang ramai main Mekah. Maka pok-pok ni mereka buat apa tuan-tuan dalam riwayat cerita, mereka tunggu di pintu-pintu masuk utama tanah haram Mekah, maka mereka menyebarkan doktrin pahaman yang tidak benar, fitnah terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda. Kerana pada ketika itu negara Islam telah pun dibuka luas pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Antaranya pada ketika itu Mesir telah dibuka, Iraq telah dibuka dan banyak lagi tanah jajahan lain telah dibuka. Antaranya tuan-tuan, mereka menyebarkan fitnah ini sehinggalah sampai ke bumi Kufah, bumi Basrah di Iraq yang menjadi negeri di bawah pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Maknanya tuan-tuan, orang munafik ni jahat sungguh. Kalau kafir ni terang-terang dah depan mata kita, dia tak beriman, nampak dah. Tapi orang munafik dia duduk semayang sekali dengan kita, dia buat haji sekali dengan kita, dia pakai lebay pun sama dengan kita, semua macam dengan kita. Tetapi apa dia? Mereka ini wa ikhfa'ul kufri, menyembunyikan kekufuran, dendam kesumat mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mai musim haji, dia pun ambil peluang lah. Kawan ni masuk, ni Sayyidina Uthman, dia ni sekian. Sebar fitnah. Baik, mereka pergi ke Mekah menunaikan haji. Sebilangan kecil sahaja sahabat yang tidak keluar menunaikan haji. Selain itu sikap Sayyidina Uthman yang tidak mahu orang lain mempertahankannya. Jika dia diserang nanti menambahkan lagi kegembiraan pok jahat itu. Ni sikap orang yang benar tuan-tuan. Sekiranya dia benar, dia akan berhadapan dengan hujah dia yang kuat. Tapi kalau orang hak goyang, dia akan pakai apa? Dia akan pakai geng-geng dia untuk serang sara, untuk perang sara. Kawan ni grup ni tembak, kawan ni grup ni tembak, kawan ni grup ni tembak, kawan ni grup ni tembak. Tapi Sayyidina Uthman kata dah, ini masalah mereka dengan aku. Aku hak jawab sendiri, aku yang jawab sendiri. Ini hebat Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik, Sayyidina Uthman tidak mahu berlaku pertumpahan darah kaum muslimin semata-mata untuk menyelamatkan dirinya. Ini tuan-tuan, di antara sikap seorang pemimpin yang diajarkan oleh Sayyidina Uthman, yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang lain termasuklah Rasulullah, menjaga keamanan negara dan memastikan agar tidak berlaku pertumpahan darah, tidak berlaku kematian dalam kalangan rakyatnya, terutamanya kalau melibatkan diri dia, yakni sebab-sebab peribadi. Sebab itu tuan-tuan, pada hari ini kita bayang jarak sah kan. Ada orang kata ikut Dajjal. Tuan-tuan dengan saya ikut Dajjal. Jeng-kereng terus. Kita semua ikut Dajjal. Ni pakai fih-fih mah ni mau bid'ah mah Nabi berkajak pun. Pening pala kita jenah jawab. Baik malum. Nak keluarkan fatwa ni payah tak? Payah. Bukan sopa kacang rebus kacang leh makan. Dah. Dia ada 4 peringkat. Yang pertama dia panggil at-tasawwur. Ni kaedah dalam nak mengeluarkan fatwa. 4 peringkat. At-tasawwur. Apa dia at-tasawwur? Yakni dia kena seorang mufti ataupun ahli dia tangkasa fatwa, dia kena dapat at-tasawwur. Apa maksud tasawwur? Iaitulah dapat gambaran masalah yang jelas. Apa masalah lah ni? Nampak? Kena faham sungguh gambaran masalah lah ni COVID-19. Dia kena faham hadam sungguh. Menatang apa COVID-19 ni? Apa kesan dia? Macam mana? Dia kena faham sungguh-sungguh COVID-19 ni. Contohlah hak kita lah ni. Baik. Yang kedua, at-takyif. Bukan takyif tu takyif ke? Atau dia aircon. Bukan takyif aircon tu. Takyif dari sudut istimbak hukum. Yang ni nak keluar fatwa. Apa dia? Dia kena tengok pula masalah tu melibatkan rukun ke, syarat sah ke, perkara sunat ke. Dia kena tengok, kena pastikan. Melibatkan apa? Rukun ke apa ke? Ni ulama' nak kena fikir ni. Kita makan hak siap dah ya. Mayang jarak 1 meter. Sudah. Ni 2 kalut ramai.
Tu baru semayang jarak 1 meter dah kata Dajjal. Kalau mufti kata 2 meter, silap-silap perkataan mak melakan Dajjal lah jadinya. Ni orang kita ni cepat sangat. Patutnya pi tanya. Walaupun berbeza pandangan, janganlah sampai ke tahap tu mendajjalkan. Sampai Dajjal pun terkejut lah ni. Kalau ada dia ni. Tak pasal-pasal aku pula duk kena. Nak zaman fitnah sungguh. Dengan Dajjal tu pun kena fitnah. Tu insya-Allah. Ni pelik orang kita. Hak duk komen ni bukan tentang mana apa, tengok-tengok bini rambut macam biji kemir, kalau merah. La haula wala quwata illa billah. Hang seluar pun pendek, rokok duk lekat tang mulut, mufti Dajjal. Siapa sebenarnya hak ikut Dajjal ni? Kita tak katalah dia tu Dajjal, tapi suluh ke diri sendiri tu. At-takyif kena tengok hukum dia apa, dia punya apa, rukun ke, sunat ke, benda harus ke, apa ke. 2. Yang ketiga dia panggil al-hukmu, hukum. Haram ke, halal ke, harus ke, apa dia lagi, makruh dan sebagainya. 3. Yang keempat barulah al-fatwa. Baru buat keluar fatwa. Baru buat keluar kenyataan. Maka perlu dilihat ni semua benda ni. Baru buat keluar fatwa ataupun kenyataan. Kena semayang lagu ni. Maka tuan-tuan, ilmu fatwa ni bukan benda yang mudah. Ilmu yang cukup rumit, cukup payah, cukup halus. Kita nak faham. Jadi kita tak sampai martabat tu. Bagi orang hak duduk tempat tu sudah lah. Kita main-mayang sudah. Lepas ni tengok kalau rapat, empok tu tak main kat pun, duduk sembang terakhir. Bukan tang ni lah. Pajak lagu dia kata tempat tu. Di tempat tu dipajak lagu. Tak payahlah tuan-tuan ni duduk balah apa. Mayang sudah. Tak mau mayang, duduk mayang di rumah. Duduk balik keluar. Kan? Jadi ni tuan-tuan, semua orang tak mau mayang jarak-jarak ni. Kita pun nak mayang rapat-rapat. Kalau boleh nak pergi duduk atas belakang kawan mayang. nak pergi duduk atas belakang kawan tu, tak mau bagi setan tekok pun ada. Kalau boleh itulah. Tapi dak. Dia kata saya ni sayang Islam. Saya sayang sunnah Nabi. Awak ingat mufti tak sayang sunnah Nabi, hang seorang lah sayang. Maka kena hormatilah pihak-pihak yang berwajib, yang berautoriti. Saya ni ada formula. Betul lah formula. Formula untuk menekan kita dulu pun ada 4 kitab formula dia duduk karang. Formula nak dapat anak perempuan, formula dapat anak lelaki, formula kencing manis, formula macam-macam formula. Tapi adakah terbukti di lab ataupun kita uji kaji makmal? Ada yang tak uji pun memang jadi pun, izin Allah. Tetapi apa tuan-tuan, kita perlukan kepada uji kaji, perlu kepada berapa kadar yang kita nak kena makan satu-satu ubat. Faham ke tak ni? Jangan duk tiba ikut suka. Kalau tiba ikut suka ni orang tahu kata kita bodoh. Jadi bila bodoh, jangan biar orang nampak kita bodoh. Sengap sudah. Kalau sengap orang tak kata kita bodoh. Tapi kalau dia buat keluar tu, dia boleh tahu dia ni kepala lututnya orang jadi tak tahu maka apa? Sengap sudah. Tak tahu, duk sengap sudah. Doa, ya Allah bagi bala ni hilang semua. Kami nak semayang rapat-rapat sah. Lepas ni bayang pijak kaki kawan pun tak apa. Dan nak bayang rapat sangat kan? Pijak kaki kawan pun tak apa. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggungjawab pemerintah menjaga keselamatan rakyat dia, kesihatan rakyat dia. Saya tanya pada guru saya tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz Fauzi Tahir. Ini di antara tu guru fiqh yang hebatlah. Dia isteri dua. Isteri pertama isteri dia lah, isteri pertama. Isteri kedua kitab faraid. Tu isteri dia nombor 2. Kitab faraid tu bini dia nombor 2. Tuan-tuan, faraid duduk dalam kepala dia. Allahu akbar, hebat tu. Habaq masalah apa? Pak Melakan duk ada anak 10, anak tu pula merawit pula main kemang tu. Leh kali kita tanya, kita pun pening nak tanya apa dah tuan-tuan. Punya dia jawab tu tuan-tuan, subhanallah. Ini ilmu faraid. Bukan semua orang ngerti ilmu faraid walaupun dia mengajak fiqh kali pun. Tidak? Kerana ilmu Allah Ta'ala ini luas. Jadi tak faham tak? Tanya. Tadi ni saya ada bubuh dalam Facebook satu orang panggil apa? Lawak jenaka. Saya jarang buh benda-benda tu. Kan? Jarang lah buh. Tapi ni
Pertama kali ikutlah hidup saya boh. Tajuk dia apa? Cerita pasal isteri solehah. Isteri solehah. Ni saya bagi dia punya, orang panggil apa? Poster tu punya terjemahan. Ayah balik lagi fikirlah sama ada nak buat ke tak mau buat, terpulang. Maklum pun siap lah di rumah lagi ni. Nah, apa dia? Dia kata isteri yang salihah, dia akan menerangi rumah yang gelap. Seorang isteri yang salihah akan menerangi rumah yang gelap. Cuba bayangkan kalau kamu ada kata apa? Seorang isteri yang salihah adalah satu lampu yang menerangi rumah yang gelap. Satu lampu menerangi rumah yang gelap. Cuba bayangkan kalau ada 4 lampu dalam rumah tu, cerah ke tak cerah? Faham tak belum? Faham tak? Orang lelaki dia faham dah. Tu kira makna faham tu pernah ada niat dah tu. Pernah ada niat. Makna dia nak kalau bini ada seorang rumah pun cerah. Kalau bini 4 orang agak-agak cerah dah belum? Maklum cerah dah belum? Tu dia tak cerah tu weh. Ni kata orang perempuan. Ni contoh lawak saja. Jadi depa pun duk boh untuk ustaz berani ke Facebook kena hack ke apa semua. Tak kena hack apa, bini saya pun baca dia pun okey saja. Okey tu bukan okey bagi, dia kata boleh menikah, yang penting bukan suami saya, dia kata, suami orang lain. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang terakhir seringkasnya tuan-tuan, bila mana fitnah ini berkembang sampailah di bawah semua pelosok negeri, di bawah pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah, akhirnya tuan-tuan sampai satu ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberontak ini datang ke rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah, mengepung rumah Sayyidina Uthman pada ketika itu. Yang mana pada saat itu tuan-tuan, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia sedang membaca Al-Quran. Duk baca Quran waktu tu. Pok-pok ni mengepung rumah dia ni disebabkan apa? Percaya kepada fitnah yang dilemparkan, yang disebarkan oleh orang kafir dan juga orang-orang munafik. Sehinggalah tuan-tuan sampai masanya Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah diserang oleh pok pemberontak, dan satu orang lelaki yang namanya Al-Mautul Aswad. Nama dia Al-Mautul Aswad ceroboh masuk dalam rumah Sayyidina Uthman dan cekik Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda. Padahal hak dia cekik tu sahabat Nabi, menantu Nabi, dan Nabi habaq ni Sayyidina Uthman ni jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak abang apa tuan-tuan kat kita? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bila mana hati dia ada penyakit, hati dia ada benda yang tak elok, hati dia ada suuzan, maka pada ketika itu mailah natang apa pun mereka tetap tak terima, tetap percaya dengan benda-benda yang tak benar. Akhirnya cekik Sayyidina Uthman pada ketika itu. Akhirnya tuan-tuan apa yang berlaku? Bila mana dia cekik Sayyidina Uthman pun lawan punya lawan. Akhirnya pada ketika itu pedang Al-Mautul Aswad ini tuan-tuan libah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah, mati pada ketika tersebut. Putih tangan Sayyidina Uthman. Kena ni putih tangan, dan akhirnya darah yang hasil ataupun kesam daripada tikaman tersebut merecik jatuh pada ayat Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan umat kamu wahai Muhammad daripada kejahatan, dan Allah taala yang sebaik-baik pendengar dan maha mengetahui. Seolah-olah ayat tu tuan-tuan, darah tu jatuh, ayat tu nak menggambarkan bahawasanya Sayyidina Uthman ini berada di pihak yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui berita yang disampaikan tentang Sayyidina Uthman itu adalah fitnah semata-mata. Jadi ayat ni tuan-tuan nak ajak kita juga bahawasanya janganlah kita mempercayai satu berita yang kita tak sahih lagi sama ada betul ke,
betul ke tak betul. Nah, jadi peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ini berlaku pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah, dan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah mati ataupun wafat ketika usia 82 tahun dan dimakamkan di Jannatil Baqi' Al-Gharqad. Tengah-tengah perkuburan Baqi' itu adalah makam Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Tengah-tengah sekali makam Sayyidina Uthman, kita pergi rapat ke pagar sana dalam 150 meter, ada makam sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita masuk tu, kita akan ziarah makam anak-anak Rasulullah. Lepas tu makam isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu makam Imam Nafi'. Imam Nafi' yang ni salah seorang daripada ulama qurra dalam ilmu qiraat, Imam Nafi'. Imam Nafi' pula duduk sebelah dengan anak murid dia Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Malik siapa? Imam Malik tu guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di depan lagi tengah makam Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Rapat ke kiri bertulang. Ni Sayyidina Uthman tengah, kita mai ke sini rapat ke pagar ni makam Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ada makam Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada makam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya pak menakan Nabi Abdul Muttalib, tok wan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada di dalam kawasan Jannatul Baqi' Al-Gharqad. Jadi bilangan sahabat yang dimakamkan dalam perkuburan Baqi' seramai 10,000 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu cerita pasal ayat 137 surah Al-Baqarah. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sadaqallahul aliyyul azim. Jadi tuan-tuan dapat kalender tu, kalender 2021. Tuan-tuan ambil secara percuma, tak cukup lagi tuan-tuan habaq kat kita punya pelajar kita. Minta ke dia adik ni makcik nak lagi 2. Pasal menantu balik mai 2 orang minta 2. Makcik kalau berjalan dengan pakcik minta lagi 3, tanya dulu, abang 3 lagi untuk siapa? Takut lagi dia pergi beli lampu baru. Takut dia beli lampu baru. Ada dia nak pergi buh di kedai kopi, kedai Pak Din, kedai kerang apa lagi orang tu. Jadi ambil lah tu percuma saja. Tapi maklum percuma pun tabung ada di belakang no. Tabung ada di belakang. Nak ambil buh duit tak apa, tak buh betapa saya tak marah. Saya tak marah, maklum nak ambil buh duit, buh. Tak mau buh pun tak apa. Tapi kelang memang dia minta duit kat kita. Kelang dia memang minta duit kat kita. Jadi maklum buh, tak mau buh pun tak jadi masalah. Tak bawa duit ustaz ni, nombor akaun ada maklum buh lah 3 juta, 4 juta kalau bang tu, buh lah maklum kita duk buat tambah apa dia tandah lagi 4 pintu, kita duk tambah hang tu lebih kurang kat 20,000 juga tuan-tuan. Jadi boleh bawa masuk duit dalam tu, tulis referen dia pada wakaf ke, zakat ke, sedekah umum ke, supaya senang besok kita nak kelas duit zakat asing, duit wakaf asing, duit apa kebajikan umum asing. Maklum. Jadi insya-Allah yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.